وكذا الكتابة بالقلم المعقود والامتشاط بمشط منكسر وترك الدعاء بالخير للوالدين والتعمم قاعدا والتكفل قائما والبخل والتقصير والإسراف والكسل والتواني والتهاون في الأمور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزلوا الرزق بالصدقة والبخور مبارك يزيد في جميع النعم خصوصا في الرزق وحسن الخط من مفاتيح الرزق وبسط الوجه وطيب الكلام يزيد في الحب والرزق. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما: كنس الفناء وغسل الإناء مجلبة الغناء. وأقوى الأسباب الجالبة للرزق إقامة الصلاة بالتعديل والخشوع وتعديل الأركان وسائر واجباتها وسننها وآدابها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحاط بالأنوار من كل الأجانب وهيبات مولانا عظيم جعلت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: iaitulah katanya musannif wa harfu qishril basal. Semuanya ada nak sebut satu kaidah ataupun kita sebut di akhir kaidah, iaitulah berkenaan dengan apa yang disebutkan ni. Mungkin sebahagian dari kita macam kita apa kena mengena dengan masalah ni dengan kefakiran. Katanya ni harfu qishril basal, membakar bawang, bakar kulit bawang. Apa kena mana bakar kulit bawang dengan mewarisi kefakiran? Jawabnya sini kerana ada riwayah, ada hadis ataupun ada asar kalam sahabat yang melarang daripada perbuatan tersebut dan dikira termasuk hatta walau kana maudhu'. Yani apa? Tak kisah riwayat itu pada statusnya apa? Hasan wala dhaif wala dhaif jiddan wala maudhu'. Karena itu Al-Imam Burhanuddin An-Naji dalam kitab dia Qala'idul Aqyad bima yurithul faqra wan nisyan, dia begitu kaedah. Dalam masalah semua ni pergantungan dengan tajrubah aksar min al-i'timadi 'ala al-athar. Dalam masalah ni tempat pergantungan kita yang kata mewarisi kefakiran bukanlah bergantung tersangat banyak kepada riwayat-riwayat yang tersebut. Kerana riwayat tersebut dia ini dhaif. Dhaif tak apalah. Ini fadail amal. Kalau dhaif jiddan ataupun maudhu', matru, ini nak berpegang macam mana? Jawapannya bukan. Bukan bergantung dengan riwayat sangat, tapi bergantung dengan tajrubah. Tajrubah tu buat kajian. Orang yang jenis perangai bakar kulit bawang ni dia jadi fakir miskin. Bakar kulit bawang. Bakar kulit bawang. Apabila tengok orang yang jenis bakar kulit bawang ni fakir miskin. Tajrubah. Faham tak? Sebab itulah perkara-perkara ni ada yang memang yurisul faqr. Memang ada riwayat, ada hadis yang mengatakan mewarisi kefakiran. Tetapi ada sebahagian yang dikatakan, qila dikatakan mewarisi kefakiran. Dikatakan. Jadi ana sebut dulu kaedah dalam konsep hafalan dan juga kefakiran ni, konsep hafalan dan konsep kekayaan. Ulama mengambil kira dia daripada bab ihtiyat. Sama macam dia masalah kita berbekam belakang ni. Pasal apa Imam Ahmad tak mau? Dikatakan mewarisi apa? Kelupaan. Dia kalau dia mari dia lupa tu habis. Bungkus habis semua. Insya-Allah. Jadi ada sebahagian ni memang nampak pelik lah. Kata musannif rahimahullahu taala, wa harquka wa hirku kita apa? Harku sah? Harku qishril basal, dan membakar qishri, kulit al-basali, bawang merah. Membakar kulit bawang merah. Jadi jangan dibakar. Faham tak? Bakar ke? Tak, bakar saja. Faham tak? Wathawmi, dan juga bawang putih. Namun bilakah ini zahirnya betul? Zahirnya ialah bahawasanya ketika tidak ada hajah. Adapun jika ada hajah seperti dalam perubatan, maka tidak ada masalah. Contohnya apa? Contohnya bawang putih yang dibakar sangat-sangat bermanfaat. Untuk apa? Untuk ni. Untuk kekuatan batin lah.
Cara dia macam mana? Anda bisa buat jadi. Bukan anda buat jadi. Kalau anda buat tu, buat benda tersebut. Anda bagi dulu bagi seorang pelajar mana Selangor. Anda bagi dia tu malam tu dia berpeluh terus. Makan yang anda buat lah. Maknanya kami buat dalam dengan profesor. Anda tak makan sebab anda takut. Takut sakit perut. Jadi anda rasa rugi. Sampai satu tahap tu jadi berbuih. Jadi berbuih tu maksudnya apa? Tamat tempoh lah. Sayang kalau aku makan lagi habis apa. Tak? Dia rasa baik sikit lah. Faham tak? Cumanya ada budak Selangor tu makan. Dia kata malam tu dia kata apa? Dia bersenam terus tengah malam. Pasal panas. Orang ni buat terus senam. Pasal buat panas kata badan. No? Tapi sayang ni insyaAllah kita apa repeat balik. Ubat ni untuk kahwin lah. Ayo untuk kahwin. Tapi belajar. Malam. Betul lah. Lebih panas. InsyaAllah. Cara dia nak buat dia adalah bakar kulit bawang tersebut. Beli dia. Ataupun beli bawang yang telah dibakar. Dari koyak. Boleh ambil itu. Buat dalam madu asliyun. Ataupun apa dia gula merah yang bercampur dengan apa? Madu asli. Yang gula merah tu campur lain. Madu asli kemudian campur dengan 3 cuka. Apple dan 2 cuka ni. Campur cuka. Faham tak? Jadi kemudian simpan selama 40 hari. Dalam tempat bekas kacau, dalam tempat apa yang tak masuk habuk. Simpan elok. InsyaAllah ba'da ba'iyum insyaAllah. Jatuh yang penuh habis lah. Mana? Ada penuh. Itu madu sahaja. Ada cembur. Boleh juga madu tu. Madu tu bawa. Madu tu madu asliyun insyaAllah, cuma ada campuran. Campuran apa? Mintu saudak. Bawang. Oh, sedap batu. Tak buat? Tak buat dorang? Boleh? Kita cari bakat bawang. Takkan nak bakat bawang ni? Boleh? Kau tu duduk kimi. Boleh buat? Kita buat dorang. Kita buat dorang. Nanti kita try. Jadi boleh kita try bagi orang lain. InsyaAllah. Dah test Baik. Ambil tu je lah. Faham tak? bawang tu. Bawang putih. Bakar lah. Kulit dia kan sekali dengan isi. Dah bakar itu lah. Bakar. Siapa nak mudah? Pergi dekat Tesco ke mana. Daripada bakar. Bawang bakar. Ada je dah. Ada juga dah. Siap-siap. Bakarkan yang kulit kan? Kulit dengan isi. Memanglah dia. Bila kita bakar. Memanglah. Kulit tu kita bakar selain kulit. Kemudian kulit tu tak masuk. Koyak kulit tu. Jadi dalam tu dah terbakar tau. Kulit tak bakar pun. Tak pun. Faham tak? Jangan masuk sekali dalam tu rosak dah. Faham tak? Kulit tu kotak. InsyaAllah juga kita doang. InsyaAllah barang ada dah. Tengok. Nanti pergi cari ada. Pergi balik bawa hitam. Tesco ke mana ke ataupun beli ke bawang biasa kemudian kita bakar. Bawang putih pun ada macam. Dan kita bakar. Kita apa? Layukan dia. No? Mau ni mau? Tak mau pula kita buat. Keluar dalam puak ah. Wasaumi. Bawang apa? Bawang putih pun tak boleh. Al-basal, bawang merah, wasaumi dan bawang putih. InsyaAllah. Ada ke tak? Wasumi. Ala kulli hal anda masa ngaji guru tak ada wasaumi. Ala kulli hal. Ini tak pastilah barang. Cumanya dalam masa ngaji yang guru dia baca wasaumi. Tak tahu lah wasaumi. Kemudian sumi biarkan. Tinggalkan. Wa kansul baiti. Jadi bawang putih pun mewarisi kefakiran dia. Wa kansul baiti bil mindil ataupun bil mandil. Dan juga wa kansu dan menyapu. Al baiti menyapu rumah. Tak? Ini berlaku hazaf lah menyapu rumah lah. Yang menyapu al wasakh fil bait. Yani kansu al bait ay kansul wasakh fil bait. Jadi idafah kalam fi hasb. Takkan menyapu rumah. Yani kansul wasakh fil bait. Takdirnya kansul bait ay kansu al wasakh fil bait. Menyapu dia al wasakh kotoran. Menyapu kotoran dalam mana syirna? Dalam rumah. Dengan mana tu? Bil mendil. Apa mandi ke mendil? Bil mendil. Dengan sapu tangan. Dengan sapu tangan ni yakni dengan perkara yang selain daripada apa? Alat khusus. Dengan selain daripada apa? Alat khusus. Apa dia? Masalah apa dengan kain, kepekat. Nyapu tak ada. Tak? Sapu itu. InsyaAllah katanya mewarisi juga kefakiran. Tamam. Tayyib. Wa kansu al-baiti bil-lail. Dan juga sapu kansu al-baiti. Kansul wasakhi fil bait. Menyapu rumah bila? Bil-lail. Di waktu malam. Waktu apa sekarang? Waktu malam. Ini orang tua-tua larang dah. Tapi kadang zaman dulu tak ada lampu.
Takut sia-sia sapu. Buang masa. Tapi kata dalam kitab ni kata mewarisi kelupaan. Mewarisi apa? Kefakiran. Tamam? Ala kulli hal. Qala wa tarkul qumamati fil bait. Dan meninggalkan apa? Al-qumamati, meninggalkan sampah sarak fil bait dalam rumah. Allah. Ada. Tinggal apa sampah dalam pondok. Yang ni apa? Kena kias juga masalah apa? Tinggal apa? Tinggal pinggan dan juga cawan tak dibasuh. Nah, ada. Tarkul qumamati fil bait. An-nadhafatu min al-iman. An-nadhafatu min al-iman adakah hadis? Laisa bi hadis. An-nadhafatu min al-iman bukan hadis. Kama nabba ala dhalika Syekh Muhammad Al-Awwamah dalam ta'liqat dia di atas Al-Mawahib Al-Ladunni. An-nadhafatu min al-iman bukan hadis. Tamam? As-sabr bil iman dengan hadis. Apa dia? An-nadhafatu min al-iman. Kebersihan sebagai dari iman. Bukan ini. Hadis. Nabba ala dhalika Syekh Muhammad Al-Awwamah. Ha? Sabar beriman. Sabar. Apa dia? Sabar. Sabar saya ingat dari iman. Sebab dalam hadis pun, ataupun kalau tak sabar dari iman, ataupun dalam hadis buat sabru dhiya. Hadis Arba'in Nawawi. Sabru dhiya. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa tarkul qumamati fil bait. Wal masyu, dan berjalan. Berjalan quddamal masyayikh. Berjalan di hadapan al-masyayikh. Apa makna al-masyayikh? Syekh Ibrahim bin Ismail. Al-masyayikh makna jam'u syekh wa huwa al-kabir fi sin. Al-masyayikh sini makna orang tua. Begitu juga termasuk orang tua dia, orang alim. Sebab itu bahasa ngaji guru qaddamul masyayikh sinnan wa ilman. Umran wa ilman. Sama juga. Insya-Allah. Sinnan wa umran. Dalam riwayat daripada Ibn Sunni menyatakan bahawa cukuplah seorang itu dipanggil dahaka kepada kedua ibu bapanya ialah berjalan di hadapan mereka dan juga dia memanggil mereka dengan nama mereka. Tamam? Jadi ada pok Reno. Ha? Apa itu Muhammad ah. Uish. Ada jantung ada itu. Suli nak melawak dia ada apa pelawak. Dia pok Reno ah. Wallah ya ni. Nak menghiburkan. Kalau ditanya apakah hukum selagi mana tidak menyakiti, hukumnya harus. Sebab depan. Wanidaul abawaini bismihima. Dia memanggil kedua ibu bapa bismihima, dengan kedua namanya. Khadijah mana ni? Mana? Khadijah. Nida'u memanggil al-abawaini, kedua ibu bapa bismihima, dengan nama mereka. Kata Dr. Yusri Jabr hafizahullah taala, zaman dahulu orang Arab bila mana memanggil nama semata-mata ini tidak menunjukkan kepada kerendahan martabat seorang. Sebab itulah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma memanggil ayahnya ya Umar. Abdullah bin Umar panggil ayahnya ya Umar. Umar. Kerana apa? Kerana zaman dahulu dia memanggil nama orang dengan mujarrad tidak menunjuk kepada kerendahan maqam seorang. Tapi kalau Allah, faham tak? Menunjuk kepada kerendahan. Sebab itu dia panggil apa? Tak panggil datuk. Oi, masalah, oi apa? Panggil apa nama kampung apa? Panggil mak. Ho, kita datuk apa? Yang ni apa? Memanggil nama yang semata-mata menunjuk kepada kerendahan martabat seorang. Hadal urfi zaman. Adapun zaman dahulu ada pun yang diriwayatkan daripada bahawasanya Abdullah bin Umar memanggil ayah dengan ya Umar, kerana zaman mereka itu jikalau memanggil dengan nama yang semata-mata tidak menunjukkan kepada kerendahan martabat seorang. Sebab itulah para ulama daripada mutaakhirin, Imam Ramli Ibn Abidin Al-Hanafiyah, Al-Bajuri, Syarqawi, semua mengatakan bahawa sunat menambah Sayyidana. Sayyidana Muhammad. Kenapa? Kerana al-adab, daripada babul adab. Kerana babul adab, bab adab. Tamam? Sebab zaman sekarang kalau dipanggil dengan nama Muhammad sahaja, maka ia tunjuk pada kerendahan maqam seorang. Itu para ulama mazhab Syafi'i Imam Mutaakhirin, Imam Ramli, Taba'i Ibn Zahirah mengatakan sunat hatta dalam sembahyang. Hatta fil adzan. Kata negeri 9 buatlah. Syahadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Insya-Allah. Ada seorang tu sahabat tu dia buat lagu tu. Kami ingat sebut sayyidana tu Ali lah. Ada tengok dia macam syiar lah. Asyhadu anna sayyidana. Tengok Ali ke ni? Sayyidina Sibir bukan Sayyidina Ali. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Cuma jangan silap baris lah.
Ada orang nak buat tapi dia silap baris. Asyhadu anna sayyidina. Allah Syekh. Ngaji baris ke mana? Ha, sayyidana. InsyaAllah. Dan fatwa Syiari pun sama juga. Fatwa Syiari Jumaah dalam Kalimut Thayyib sama juga. Sunnah fil azan wa kadzalik fi'in fis salah. Orang tanya apa Habib al-Ahli? Oi, nama sayyidina wa maulana wa syafi'ana wa habibina wa zukhna maulana Muhammad. Tambah apa kata boleh tambah semua? Jawapannya para fuqaha menyebutkan sayyidana sahaja. Kerana sayyidana sahaja dengan semata-mata lafaz sayyidana sudah menunjukkan kepada ketinggian maqam. Boleh buat apa ni? Boleh buat apa? Sayyidina. Ada. Nah, bukan. InsyaAllah boleh dapat kesamaan. Cakap itu. InsyaAllah. Jadi wanidaul abawaini bismihima, memanggil daripada kedua bapa dengan namanya. Daripada yang berlaku zaman sahabat dia. Maka itu adalah kerana nama yang memanggil nama dengan semata-mata tidak menunjuk pada kerendahan maqam seorang. Berbeza zaman sekarang. Wal khilalu, jadi sini soalan patu kalau bapa redha yani jaiz, boleh. Wal khilalu bi kulli khashabatin. Dam wal khilalu, dan mencungkil cungkil gigi. Nampak tak? Cungkil gigi dengan apa? Bi kulli khashabah, dengan apa dia? Dengan semua kayu. InsyaAllah dengan semua apa? Cungkil gigi kan tak ada. Ini khilal al-asnan. Nak takdir khilal ay khilal al-asnan. Mencungkil gigi dengan apa? Dengan semua kayu. Baik, apakah hukum mencungkil gigi? Mencungkil gigi hukumnya sunat dengan apa? Benar. Begitu. Hatta dalam kitab fiqh pun sebut. InsyaAllah dengan benar. Benar. Dengan benar. Sebab apa? Sebab dia memberi manfaat kepada apa? Kepada al-litha wal asnan, memberi manfaat kepada gusi dan juga apa? Dan juga gigi. Dan juga memberi manfaat daripada berubah bau mulut. Sama juga. Sebab bila bau mulut, sebab makanan tu dia melekat di celah-celah gigi kemudian dibiarkan, tu jadi busuk. Macam makanan entah biar lama atas apa pinggan yang diletakkan air atasnya, dibiarkan di atas sinki, tidak dibasuh-basuh selama bulan-bulan, maka itulah menyebabkan busuk pondok entah. Sama juga dengan gigi entah. Doktor ini. Ha? Doktor ini. Doktor ayat itu. Ayo doktor pun ayat itu. InsyaAllah. Tayyib. Cumanya apakah yang paling terbaik? Dengan benar. Duit. Ha? Dengan duit. Dengan duit. Orang balas. Oi, kau kayanya. InsyaAllah. Hai singgit ya. Dengan benar. Tamam, ataupun boleh juga dengan apa? Dengan kayu yang tertentu seperti kayu zaitun. Pun boleh juga. Kayu pokok zaitun. Mahal ni kayu orang pun. InsyaAllah. Cumanya pasal apa musannif sebut wal khilalu bi kulli khashabah? Kenapa tak boleh cungkil dengan semua kayu? Bi kulli, dengan semua kayu. Apa dia maksudnya? Kerana apa? Kerana disebut oleh Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, mungkin sebahagian kayu itu ada apa? Ada racun. Sebab itulah jangan ambil siwak dan juga apa? Cungkil gigi daripada kayu yang tidak diketahui asal-usulnya. Kayu pokok apa? Tak dapat dibuktikan. Ambil apa? Ambil lah pilih kayu mana-mana apa, pokok durian ke, pokok apa ke, balas pergi ikut dan takut-takut ada racun. Sebab itu para ulama suruh ambil apa? Cungkil gigi dan siwak daripada kayu-kayu yang telah diketahui makruf. Bahasa manfaat seperti apa? Zaitun. Sama juga. Pokok tamar pun sama juga. InsyaAllah. Sama juga. Taib. Itu sebab apa? Sebab bagi keadaan tersebut dilarang. Wa ghasdul yadi bit-tin, dan membasuh tangan dengan apa? Dengan lumpur. Dan siapa basuh dengan lumpur? Nak menghilangkan apa macam mana? Menghilangkan bau. Taib. Kalau kita nak kena basuh dengan apa? Basuh dengan umpama sabun. Zaman dulu ada apa? Zaman dulu ada usnan. Zaman dahulu orang Arab basuh tangan mereka nak bagi wangi, nak bagi hilang bau, dia pakai usnan. Usnan apa dia? Iaitu sejenis tumbuhan yang mana dapat menghilangkan bau. Usnan. Itu kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, mengatakan awwalu bid'ah fil Islam, awal bid'ah dalam Islam dia orang membasuh tangan pakai usnan. Ada usnan tak ada masalah. Tapi bitin ini dia mewarisi akan kefakiran. Wat turabi, jadi tin tanah lumpur, tanah yang basah. Wat turab, dan juga apa? Dan juga tanah biasa lah, tanah kerah. Tanah yang bukan lumpur. Sama juga mewarisi apa Syekh Anam? Mewarisi juga kelupaan. Baik. Wal julusu 'ala al-'atabah,
dan duduk atas bendul pintu. Duduk di mana? Duduk di mana? Atas bendul pintu. Mana bendul pintu tu apa? Ni. Kan ada tinggi pintu tu kan? Pintu kan ada tinggi. Kan tempat kaki tu, kan ada orang buat gitu. Tidak. Ni kan, ni jalan kita masuk kan? Macam tu. Bonggol lah. Bonggol dekat pintu tu. Tidak, kan pintu tutup tu kan? Ada bonggol atas tu. Bolok itu. Ha? Bolok itu. Bonggol tu apa? Bolok itu. Bukan ya? Mana ada bonggol? Mana ada bonggol? Tunggu je. Rumah-rumah ni. Oh yang rumah dulu yang tempat budak gelap. Kan bonggol ni kalau kita lari tu, kita tangkap kaki, gedebum jatuh. Tak? Tahu masalah yang ideal. Tinggi ni ya. Tinggi. Contoh ni kan, ni jalan rata kan? Jalan rata, kemudian ada tinggi sikit. Ada. Kalau kita jalan, boom, jatuh terik. Kena angkat kaki lah. Tu macam atabah. Bendul pintu. InsyaAllah, al-atabah. Bendul pintu. Tamam? Begitu juga sebahagian orang dia kata apa? Sama juga. Jangan duduk atas bawah kapek. Kapek lat kaki. Kapek apa? Lat kaki ya. Permaidani. Lat kaki tu. Permaidani. Panggil apa? Alas kaki. Jangan duduk atas alas kaki. Sama juga. Orang larang juga duduk atas alas kaki. Barangkali kerana berisi juga kefakiran. Saya tengok dia ni macam sedekah orang buat dia. InsyaAllah. Wal-ittika'u ala ahadi zawjayil bab. Dan juga al-ittika'. Al-ittika' dia bersandar. Al-ittika' bersandar. Ala ahadi, di atas salah satu. Zawjail babi. Zawjai, dua daun ataupun dua pasang. Dua pasang pintu. Al-babi, dua pasang pintu. Kalam ni ihtimal imma makna dia duduk di bucu satu tempat. Dan bucu sini. Faham tak? Ihtimal maknanya apa? Duduk di bucu. Duduk macam ni lah. Antara ni, segitiga ni. Faham tak? Ataupun pintu tersebut ada dua. Kemudian dia duduk di mana? Duduk di pintu. Faham tak? Ataupun dia duduk di tengah-tengah. Kullu hadza mimma tahtamilu al-ibarah. Imma dia duduk di bucu, imma duduk di tengah-tengah pintu, imma duduk di hujung pintu. Yang ni kalau kan pintu ada dua kan? Tidak, pintu ada dua. Buka lagu tu tidak? Duduk tu tengah-tengah. Ataupun dia duduk mana? Bersandar di pintu. Mutlaqan. Semua ni ihtimal ibarah. InsyaAllah. Ibarah muhtam. Untuk tu apa lah. Dah apa? Jangan depan pintu je. Duduk. Begitu juga jangan semayang di depan pintu. Katanya semayang di depan pintu adalah sebab bagi apa? Bagi fitnah. Orang apa? Guru kata, jangan semayang depan pintu. Kerana dia berisi fitnah. Fitnah perempuan ke, fitnah apa ke, fitnah lelaki ke. Tak? Buat dah. Fitnah nak berisi fitnah. Yang pintu pun. Yang ni syekh. Yang ni apa? Kita sebut dia apa? Orang kata. Kita sebutkan semua yang orang kata. Ni sahih wala dhaif wala mawdu' jiddan ke. Faham tak? Tak kisahlah. Ada. Kullu ma yuqal. Sebab apa? Sebab nak kaya. Tak kira jaga belakang ni. Walittika'u ala ahadi zawji ba. Imma kalau duduk di bucu ataupun duduk di mana? Di antara dua pintu ataupun duduk di pintu semata-mata. Mutlaqan. Wat tawaddu'u fil mabrazi. Dan berwudu fil mabrazi. Mana syekh? Fil mabrazi di mana? Di al-mabraz makna al-khala, yakni mahallul ghaid. Tempat apa? Tempat berak. Al-mabraz tempat apa? Tandas. Makna berwuduk dalam apa? Tempat tandas. Adakah makruh berwuduk dalam tandas? Jawabnya berwuduk dalam tandas, dia akan menyebabkan apa? Kita tidak boleh berlafaz dengan niat. Yang ni kalau berlafaz niat apa? Makruh kerana nawaitu fardhal wudu'i lillahi ta'ala. Tidak sebut nama Allah Ta'ala dalam tandas apa hukumnya? Makruh. Ada pun bercakap dalam tandas apa dia?
Ketika keluar itu barulah makruh. Yang Ibn Hajar Ar-Ramli yuqalu makruh mutlaqan. Tamam? Jadi yang ni wa tawaddu fil mabraz, dan berwuduk dalam apa? Dalam tempat berak. Katanya ialah bahawasanya ini juga mewarisi kefakiran. Tamam? Begitu juga berwuduk dalam keadaan telanjang. Semua juga. InsyaAllah telanjang, berwuduk telanjang. Pendapat guru anak tu, Ustaz Seru tu, dia kata apa? Dia kata tandas tu murak dia apa? Tu, mangkuk tandas tu. Faham? Dia kata gitu. Tandas tu murak dia apa? Mangkuk tandas tu. Adapun kalau duduk bukan di mangkuk tandas tapi dalam kawasan tandas, hukumnya tidak makruh. Hatta semayang boleh tak makruh. Bila air ada tanah. Ayo. Kita kita. Yakni bahawa jangan duduk atas apa? Atas mangkuk tersebut. Duduk bawah pada semayang apa? La makruh, tidak makruh. Dah kalau dia duduk. Duduk dah apa? Yakni kalau kata semayang pun tak makruh, Syekh. Maka apa dia? Duduk tu makruh. Dah duduk aja. Jangan ambil tandas jangan duduk. Duduk jangan. Dah kalau kata Ustaz Seru dengan Jilu, dia kata apa yang makruh tu pun diri tandas tu lah. Ambil duduk. Diri tandas tu yang dikira tandas. Ini pun lubang tandas tu dikira pokoknya mahal ghaib. Tempat tandas. Adapun bawah dia tu tempat yang selain betul. Sebab dia kata bahawa macam rumah orang kaya-kaya di Syukri, kadang-kadang bawa besar ni saja tandas. Takkan kata semua ni makruh, dia kata tak. InsyaAllah. Maka kalau kata mayang pun tak makruh, wudu kira lagi tak makruh. Sebab dah kita boleh lah. Mayang kat bawah tu. Faham tak? Saya tanya pada sini Syekh Al sendiri. Hatta punya Ustaz, bukan Ustaz Seru seorang tak. Ada sebahagian masyayikh hatta daripada tadi pun mengatakan perkataan yang macam ni. Dia kata daripada Syekh Al Sujudi, dia macam kurang setuju. Dia kata bahawa ala-kulah apa tempat tu tempat yang ghalib padanya najis. Maka ala-kulah pastinya kena makruh juga sebab tempat ghalib dan najis. InsyaAllah. Ala-kulah boleh bahas. Cari. Faham tak? Tapi kalau anda tengok segala binaan tandas tu lah tandas. Dalilnya mana? Dalilnya adalah apa yang disebut oleh Imam Ba'asyar Abu Syarqani, iaitu mengatakan bahawa sehendaklah dia mendahulukan kaki kiri kepada tandas yang ada dihlis. Dihlis itu ruang tamu tandas. Jadi kalau ikutkan makruh tempat balik dia tadi, kita duduk dekat tempat mandi kita pun makruh. Sebab apa? Balik dia tadi orang kencing itu. Bukan bahagian tu. Bukan dalam dah mana orang balik orang kencing itu. Allah yang ni setiap apa disucikan. Disucikan apa? Sentiasa dibasuh. InsyaAllah. Ataupun nadir. Hazal nadir. Hukumalah. Ya. Itu seorang je lah. Nadir lah hukumalah. Ya Allah. Qala Syekh radhiyallahu anhu, wa khiyatatu ats-tsawbi ala badanihi, dan menjahit pakaian di atas badannya dengan menyasar sud. Tak dijik tu. Atas badan dia. Hak ni juga mewarisi apa? Kelupaan. Allah, dia kata apa mewarisi kelupaan? Mewarisi kelupaan. Apa dia? Wa khiyatatu ats-tsawbi betul? Saubi. Fi saubi dia atas pakaian. Fi saubi ke tak? Bi saubi lah. Bi dengan mana ala saubi. Di atas bawah atas. Pisau pi. Mana dah? Wa khiyatatu saubi ala badanihi. InsyaAllah. Qala radhiyallahu anhu wa takhfiful wajhi, yani khiyatatu saubi ala badanihi. Dia kata mesti kelupaan. Cakap je lah. Dikatakan. Qala wa takhfiful wajhi bis-thawbi wa tajfifu bis-thawbi, dan mengering wajah dengan as-thawb pakaian. Yang ni bukan dengan mindil, bukan dengan sapu tangan. Dia ambil mana ni? Ambil kain nak. Ni kain. Nak gitu. Kain pelikat dia pakai dia tutup muka tu. Faham tak? Ini pun mewarisi juga apa Syekh kena? Kelupaan. Baik. Nak buat. Wa tarku baitil ankabuti fil baiti. Betul kenapa miskin kan? Oh, boleh dia buat ni. Boleh Ni orang yang apa? Orang yang mudah-mudah lah. Ini bukan ini. Jaga muka, lotion guna apa ada sampai tengah kos ni. Nanti perempuan. Qala wa tarku baitil ankabut, dan meninggalkan baitil ankabut sa'ala belabah. Meninggalkan apa? Oh ni kena atas kepala. Faham tak? Meninggalkan apa?
Sarang laba-laba fil baiti. Oh, dalam rumah. Oh. Jadi dia haji gapai elok. Ada seorang orang. Dah bukan masalah apa masalah apa? Kefakiran. Tak. Nanti kaya. InsyaAllah Hatim. Tak. Meni tapi dah dia kata fil baiti di rumah. Tak. Macam kat rumah kita pondok. Tak. Jadi meninggalkan apa? Fil bait fi hani ada riwayat daripada kalam Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali kata apa? Tahhiru buyutakum min baitil ankabut. Ada hikayat daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata apa? Sucikanlah rumah kamu daripada apa? Daripada apa dia? Daripada sarang laba-laba. Ada apa? Ada kalam daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudiannya qala Syekh wattahawunu bis salah, dan bermudah-mudah dengan solat. Mudah tak apa. Bermudah-mudah dengan solat. Apa makna bermudah-mudah dengan solat? Bermudah-mudah dengan solat imma bermudah-mudah daripada nisbah waktu atau waqtan wa amalan. Nisbah waktu dia yakni 5.5 kau 4 ke 6 cuba tahu insyaallah babul faqh Kita gaji-gaji. insyaallah yani mahmul muawwal kalam muawwal kami takwil ha kena potong tengah ha insyaallah yani waqtan sama nisbah waktu ataupun apa wa amalan, dan juga dia amalan. Apa dia amalan? Yani masalan buat laju-laju, buat hak wajib. Kerana apa? Kerana putus hubungan dengan Allah Taala. Qala wa isra'ul khuruji minal masjidi ba'da salatil fajri. Aiyah, wa isra'ul khuruji, dan cepat keluar. Isra' mempercepatkan al-khuruj keluar, tubi. Minal masjidi, daripada masjid. Ba'da salatil fajri, selepas sembahyang fajar, sembahyang subuh. Ni ada fadilat khas tapi yang tak ingat. Ada fadilat khas Nabi SAW menyuruh kita apa? Lepas sembahyang subuh berzikir sehingga masuk waktu duha, sembahyang duha. Ada padanya fadilat khas. InsyaAllah. Dia haji je. Dia haji buat haji buat. Nak ingat ada masa dia haji tak? Haji ya. Dia kali taman. Taman ni ke taman ni? Taman. Haji ya? Ke haji umrah? Haji. Nanti fazal haji. Sehingga anda pun bila ada ingat-ingat haji. Tak? Ala kulli hal Nabi SAW menyuruh dia. Kita lepas sembahyang subuh duduk berzikir sampai apa? Sampai waktu duha, kemudian sembahyang duha. Adapun Sayyidina Umar radhiyallahu taala pernah halau orang pergi masjid. Hal itu bukan kehwah, hal itu kerana apa? Dia tak mau bekerja. Ni apa? Di masjid. La ilaha illallah. Allah, nak kalau dia takut dia fitnah. Nak pakat-pakat tak payahlah menega-menega ni, faham tak? Habis jatuh habis. Kenapa? Negara orang Islam, mau di masjid. La ilaha illallah. Lepas tu semua etikot wah kaya. Hati Sayyidina Umar halau tu. Insya-Allah. Dia kata Sayyidina Umar macam pula halau, nak buat syiah pula keren lagi. Wal ibtikaru fi zahabi ila suq. Sama juga ibtikar. Berpagi-pagi. Awal-awal pagi. Ibtikar berawal apa? Berpagi-pagi, ini awal pagi. Ay qabla an-nas, sebelum manusia. Fi zahabi, pada pergi ila suq. Bizahabi. Nah, yang tahu bizahabi lah. Dan berlangsung pada jam 10 malam bertempat di Dewan Sabah Wakaf. Satu lagi pada sini pada malam ini akan diadakan majlis muhadharah pada jam 10 malam yang satu lagi di Dewan Sabah Wakaf insya-Allah. Bizahabi dengan pergi ke mana? Ila suqi, kepada pasar. Awal pagi dia mau pergi masjid tak? Awal pagi semangat ni. Nak pergi apa? Pergi nak beli. Ibtikar tu Syekh. Mak selalu faham hukum daripada siap nak. Ya ni apa alamat apa? Yang ni dikatakan mewarisi kefakiran. Dikatakan. Ingat semua ni emang mewarisi kefakiran hakikatan ataupun dikatakan. Yang dikatakan tak kira siapa kata pun. Pagi lepas subuh ke 9. Ibtikar awal pagi ada qabla nas, sebelum orang pergi. Dia pergi awal lagi. Subuh. Ni tak kira lah. Yang penting dobit kata qabla nas, sebelum orang mari. Orang mari pukul 8, dia memang pukul 7.30. Awal memang main mengaji lah buat lambat kot. Ada lah. Ada. Dia mari nak setting cepat. Ya ni mungkin dia ihtimal lah dia selain daripada orang yang berniaga lah. Selain daripada orang berniaga. Ni kalau ada ihtimal je.
Ada kalau matan tak sebut kita tak sebut. Insya-Allah. Kita kata ihtiyat. Kan nak kaya, jaga belakang lah. Ada. Ni ada orang perempuan dia kata korang mayang duha. Ada. Kaya ke? Ada. Allah. Azab bala Syekh. Ada perempuan dia kata tu. Dia kata apa? Korang yang suruh cakap pakai korang mayang 2 rakaat lepas subuh ni duha lah. Kan? Kaya ke? Kaya ke? Astagfirullah. Siapa kata? Perempuan lah, seorang perempuan. Dia kata gitu. Yang ni apa yang menunjukkan kepada Muslim? Ini menunjukkan kepada apa? Biadab dengan Allah Ta'ala. Salah KM ke, PM ke. Faham tak? Kullu nafsu dah. Fasih. Ha? Hadah Allah. Allah bagi hidayah. Saya berat sangat tengok. Alhamdulillah. Qala radhiyallahu anhu wali beta'u fi ar-ruju' minhu. Wali beta' sekali pun dia kata korang jangan tuduh aku, tuduh teruk boleh berzina. Lah. Pula dah. Ha dak pulah kat tu pula. Wali beta'u. Dia je ibta'. Apa ibta' berlambatan. Fi ar-ruju'i pada balik minhu daripadanya as-suq pasar. Pi awal balik lembahan. Buat gapo tengok janda mana tak tahu. Insya-Allah. Walibtika walibta' fi ar-ruju'. Sebab apa? Sebab di sini adalah as-suq, tempat yang paling Allah Taala benci. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbul biladi ila Allah al-masajid wa abghadul biladi ila Allah al-aswaq. Yang paling Tuhan kasih di muka bumi ni adalah masjid, Tuhan yang paling benci adalah aswaq. Kenapa? Karena padanya itu bermudah-mudah pada aurat dan ghalibnya berlaku ikhtilaf laki perempuan. Insya-Allah. Itu pasar tau. Kalau majlis Coldplay aku lagi berat. Ini boleh kata ihtimal ni boleh. Ada ustaz-ustaz yang lagi kau berat lagi wahabi. Apa bezanya majlis Coldplay dengan majlis selawat ya hana? La ilaha illallah. Majlis selawat dia. Ya Allah, ada kalam wujud. Ada tengok, nanti ada orang screenshot siap. Yang kapten dia lah. Okay, dia kata apa bezanya dia dengan majlis selawat ya hana yang padanya apa? Juga maksiat kerana melebih-lebihkan mengagungkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalam wujud. Nah. Pilot. Ini panggil apa? Ini panggil apa? Dia panggil apa? Bukan nak kata Abang Muhib kata apa? Dajjalun kazzabu. Ada tak kata Abang Muhib kata? Dia Muhib tu dia kata untuk mufti. Kalau mufti pun dajjalun kazzabun. Maka yang lain tu mimba bi aula. Yes. Allah ada kalam sahih. Dia yang sebut tadi. Dia kata apa beza dengan dia kata ya hana aku pasal lampu pun. Lampu dilak juga. Malam ya hana. Dia kata yang berlebih-lebih memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pada Nabi ke? Dia kata berlebih-lebih. Dia kata kira puji sikit ulu. Apa dalam puji Nabi? Dia kata sebab ada hadis dalam turuni kama atratin nasara. Jangan puji aku seperti mana pujinya orang Nasara kepada Isa bin Maryam. Tapi dia, adakah benar fahaman dia? Nabi SAW syarah hadis dalam hadis. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan puji aku seperti mana melebih-lebihlah puji dia Isa bin Maryam. Betul tak? Tapi apa yang Nabi sebut lepas tu? Walakin qulu Abdullah Rasul. Katalah yang Isa itu hamba Allah dan pesuruhnya. Jadi maksudnya apa? Jangan mengangkat sampai kepada seperti mana apa-apa Rasul angkat pada ketuhanan. Tu saja, bukan tak dipuji apa Nabi SAW adalah apa? Adalah umpama matahari. Ada apa? Tukar ulu Syekh. Ini puji sikit ulu. Ibn al-Busiri kata dalam al-Burdah al-Busiri ya. Da'athu an-nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim. Tinggalkan apa Nasara puji Nabi mereka. Faham tak? Tu depa punya masalah sebab apa? Sebab depa mengangkat sampai ke tahap ketuhanan. Lepas tu Nabi kita wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idham. Apa kebaikan, apa kelebihan semua bawa pujilah Nabi SAW dengan kelebihan tersebut. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fa yu'ribu anhu natiqun bi fami. Apa? Segala kelebihan Nabi SAW tidak dapat apa dibayankan oleh lidah yang berkata. Fa mu'azzamul ilmi fihi annahu basharun annahu khairu khalqillah kullihim. Mana Imam Busiri meletakkan tahap puji-puji setakat mana pun pujian tetap dia itu adalah manusia. Basharun. Manusia, Nabi basharun la kan bashar. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Berarti kata dalam hikayah bahawa Imam Busiri bila puji Nabi SAW dengan hadis sampai kepada apa? Perkataan ni. Fa mu'azzamul ilmi fihi annahu basharun. So pengetahuan kau pulang pusing Nabi begini annahu basharun. Nabi tetap manusia. Nabi bukan malaikat. Nabi manusia. Maka apa? Imam Busiri tak payah sambung.
perkataan tersebut di hadapan Nabi SAW. Kenapa? Nak sambung macam mana? Dalam ru'yah manamiyah. Maka Nabi SAW suruh apa? Sambung macam ni. Wa annahu khairu khalqillahi kulli. Sambung apa dia? Dan walaupun manusia, tapi dia adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Hadza huwa al-wahhabiyah. Naam. Habis. Kemudian kata lagi wa syira'u kasaratil kusairat khubzi min al-fuqara'i as-su'al wa du'a'u syarri 'ala al-walad tarku takhmir al-awani wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bis-shawab. Tak ada lampu sikit mata apa. Kita ada jahil pun. Tak selawat pun. Jadi tak kena keluar lampu kan.